Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar semua penonton-penonton di rumah yang Cik Man kasih sekalian. Maka kembali kita dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man, ataupun dalam bahasa Rombawai Jawapan Panas Cik Man. Okey, kenapa Cik Man pandang sana kemari? Sebab Cik Man kadang-kadang nak ambil idea. Cik Man boleh pandang situ, Cik Man boleh pandang sini. Jadi korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi tema untuk minggu ni ialah rukun iman. Jadi kita dalam hidup kita ni ada macam-macam rukun kita hafal. Rukun Islam kita hafal, insya-Allah. Rukun semayang kita hafal. Rukun negara pun kita hadam. Jadi satu lagi rukun yang memang menjadi asas. Orang kata kalau tak hafal tu elok terjun bangunan. Kau jangan buat serius pula. Maksudnya benda tu penting lah, iaitu rukun iman. Dan kita pun faham iman adalah suatu benda yang asas, yang merupakan nyawa kepada kita, khususnya umat Islam dan manusia keseluruhannya secara umum, sama ada untuk hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebab nanti sebelum kita mati, Allah nak tengok kita mati itu atas dasar apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang penghujung hidupnya, siapa yang mati dia menyebut ataupun dia faham, dia mempraktikkan la ilaha illallah, insya-Allah akan masuk ke dalam syurga. Disebabkan dia beriman, mati dalam keadaan percaya kepada Allah, maka insya-Allah Allah akan ampunkan segala dosanya. Selepas dia diberikan hukuman, maka dia akan masuk akhirnya ke dalam syurga. Jadi ada banyak-banyak tingkat sebenarnya dekat akhirat. Jadi hari ini Cik Man nak bincang dengan korang semua, dengan adik-adik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, akak-akak, atuk-atuk, nenek semua tentang rukun iman. Dan sudah pastinya kita nak recall balik hadis berkenaan dengan persoalan tentang iman. Tapi jangan ke mana-mana dulu, kita saksikan video ini terlebih dahulu. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Kembali bersama Cik Man, Alhamdulillah. Baik, sekarang ni Cik Man nak tanya korang, ataupun Cik Man nak recall balik, nak ungkit kembali ingatan kita. Ramai di kalangan kita yang mungkin pernah dengar, ataupun ramai juga yang hafal tentang hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana menceritakan tentang seorang lelaki yang cukup misteri datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan beberapa soalan, ataupun dalam perbahasan lain kalau penceramah huraikan, kalau ustaz-ustaz huraikan, dia sebut hadis tentang iman, Islam dan ihsan, ataupun Islam, iman dan ihsan. Jadi persoalan daripada lelaki itu bertanya dengan Nabi. Sebenarnya lelaki itu malaikat Jibril. Cuma waktu dia datang tu sahabat tak kenal. Nabi kenal lah, sebab Nabi diberikan tahu wahyu-wahyu ataupun perkara-perkara yang ghaib oleh Allah. Jadi antara soalan yang ditanya selain daripada apakah maksud Islam, maka dia bertanya, iaitu lelaki misteri ataupun malaikat Jibril itu bertanyakan, akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang apakah itu iman, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad reply ataupun dia jawab, iman itu, apa dia iman itu? Antu'mina billahi. Iaitu iman itu kamu beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, nabi-nabinya, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Itu dah 5 dah. Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Dan yang keenam, beriman dengan qadar. Qada dan qadar, sama ada apa yang datang itu baik ataupun yang datang itu buruk. Maka semua jawapan Nabi ini melengkapkan keenam asas ataupun rukun. Maka ini yang berlaku ataupun yang Nabi huraikan di dalam hadis tersebut. Cuma untuk episod kali ini, Cik Man nak ambil daripada 6 tu satu je, sebab tajuk kita hari ini ialah beriman dengan Allah, ataupun beriman kepada Allah. Itu tajuk dia. Itu jawapan Nabi yang pertama, antu'mina billahi, iaitu kamu beriman dengan Allah. Baik, timbul persoalan, siapakah itu Allah? Satu nama yang bukan saja umat Islam tahu, Israel pun tahu, non-Muslim pun tahu, cuma dia punya sebutan-sebutan ataupun pronouns itu mungkin berbeza. Dan juga semua manusia tahu. Ini fitrah yang telah Allah letakkan di dalam hati makhluknya, supaya semuanya cenderung untuk meletakkan bahawa dalam kehidupan kita ini mesti ada satu zat yang sangat berkuasa yang kita sebut sebagai Allah. Maka Allah secara ringkas dan umumnya adalah nama kepada Tuhan yang hanya layak disembah dan hanya layak diimani. Dia tak ada berkongsi dengan Tuhan-Tuhan lah, kita katakan non-Muslim
Ataupun masyarakat-masyarakat lain mungkin kata, saya ada Tuhan, yang tu ada Tuhan. Tuhan itu bahasa Melayu. Mungkin ada banyak Tuhan. Tapi yang sebenar-benarnya layak disembah namanya Allah. Dan Allah ini tidak berkongsi dan bukan menjadi nama Tuhan kepada agama-agama lain. Bahkan Allah adalah Tuhan seluruh alam, seluruh makhluk untuk apa sahaja yang mereka mempercayai ada Tuhan masing-masing. Tapi pada hakikat sebenar, Allah lah Tuhan mereka yang satu. Baik, jadi nak faham lebih lanjut lagi sebenarnya, Quran tu terangkan banyak pentafsiran ataupun banyak pengenalan tentang Allah. Tapi Cik Man nak petik satu surah aja yang adik-adik hafal. Memang adik-adik hafal, Cik Man yakin insya-Allah. Dan surah yang menjadi kegemaran waktu semayang tarawih sebab cepat habis, cepat nak minum teh dengan kari pap. Surah apa itu? Al-Ikhlas, antara surah yang paling pendek dalam Quran. Kalau imam baca lepas amin, baca qul huwallah, ya Allah lega, cepat bagi salam. Qul huwallah, ataupun kita sebut surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas. Sebab apa Cik Man bagi tahu surah Al-Ikhlas? Kerana di situ ada pengenalan yang umum serta yang sempurna tentang Allah. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, beritahu kepada umatmu bahawa Allah itu ahad. Ini bukan hari Senin Selasa tak. Ahad itu maksudnya satu. Allah itu satu, tak ada dua, tak ada tiga. Allahus Samad. Dan Allah lah tempat kita menuju, kembali, berharap, bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak. Allah tidak ada anak. Sebagaimana setengah agama mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah. Walam yulad. Dan Allah itu bukan anak kepada sesiapa. Allah bin. Tak haram kita mempercayai begitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sekufu dengan sesiapa. Kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak setara. Dialah yang paling agung, dialah yang paling mulia, dan dialah yang paling berkuasa. Apabila Allah mentadbir alam ini, dia tak pernah share dengan orang lain. Dia tidak pernah share dengan Tuhan lain. Dan tidak ada makhluk ataupun zat yang seumpama dia, kerana dia sahaja satu-satunya zat yang paling besar di dalam alam semesta. Bukan nak kata dalam, bahkan dia sendiri lebih besar daripada alam semesta, kerana alam semesta ni adalah makhluk ciptaannya. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan huraikan lebih lanjut tentang Allah kembali selepas ini dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Tunggu. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Kita berada dalam tema untuk minggu ni iaitu rukun iman. Dan sekarang ni hari pertama, hari Senin. Kita mengupaskan tajuk kita pada hari ini untuk episod kali ini iaitu percaya kepada Allah. Jadi apakah tanggungjawab kita sebagai makhluk ataupun sebagai umat Islam? Kita beriman dengan Allah. Dan apabila nak sebut tentang beriman dengan Allah ini, sudah pastinya kuncinya ialah syahadah, iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab tadi awalnya Cik Man ada sebut dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang menyebut la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Cuma persoalannya, kalau macam tu nanti orang senang cakap, kalau macam tu Cik Man, boleh saya buat maksiat dekat dalam dunia ni sebab nanti mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tak. Maksud di situ bukan semudah itu kita nak masuk syurga hanya semata-mata kita sebut la ilaha illallah. Kalau misalnya kata sebut la ilaha illallah kunci syurga dengan semata-mata lafaz, sudah pastinya orang yang bisu itu rugi sebab dia tak boleh menyebut. Sedangkan orang yang bisu barangkali dia lebih beramal dengan tuntutan dan maksud la ilaha illallah daripada orang yang hanya pandai menuturkan perkataan la ilaha illallah. Jadi apa maksudnya kita melafazkan la ilaha illallah? Adakah sekadar kita mengeluarkan suara? Tidak. Bahkan maksud la ilaha illallah selain daripada kita mengungkapkan perkataan ini, kita memahami seluruh maksud la ilaha illallah serta kita mengamalkan tuntutan dan intipati la ilaha illallah. Kita terjemahkan. Kita sama-sama terjemahkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang mula-mula ayat dia menafikan tak ada Tuhan. Kemudian frasa yang kedua pula, illallah, kecuali Allah. Maknanya first lagi dah kalimat ini ataupun ayat syahadah ini menafikan ketiadaan Tuhan kecuali Allah. Dia berbeza kalau kita buat, kalau contohnya orang kata, kenapa kita mengucap syahadah kita tak kata Allah adalah Tuhan saya? Kenapa tiba-tiba tidak ada Tuhan melainkan Allah? Sebab ayat yang berbunyi Allah Tuhan saya, itu ayat biasa, ayat yang normal. Kalau kita kata Allah adalah Tuhan kita,
Dia tidak menafikan wujudnya Tuhan lain. Ya, Allah Tuhan kita. Mungkin pokok pun Tuhan kita. Mungkin drama pun Tuhan kita. Mungkin game pun Tuhan kita. Tapi kalau dimulakan syahadah itu dengan perkataan nafi. Nafi ni tak. Tidak ada. La ilaha. Maka itu jelas menunjukkan dia memfokuskan, dia membataskan Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan lain ada tak? Tak ada, sebab memang dah dimulakan syahadah itu dengan perkataan la ilaha. Tidak. Maka ini indahnya kalimah syahadah yang telah dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya kita faham apakah maksud tersirat yang ada di sebalik syahadah la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita semenjak daripada kita kecil sampailah kita mati, kita hanya mengikut satu sistem sahaja, iaitu sistem yang telah ditentukan oleh Allah. Maknanya, la ilaha illallah selain daripada kita nak mengiyakan hanya Allah sahaja Tuhan dan menafikan Tuhan lain, dalam waktu yang sama kita juga membenarkan hanya sistem Allah sahaja yang boleh dilakukan dan menafikan sistem-sistem selain Allah. Sistem dalam apa tu? Dalam kehidupan kita. Kita ada berjual beli, kemudian kita ada perkahwinan, kita ada berinteraksi dengan sesama manusia. Maksudnya bila kita nak huraikan kalimah la ilaha illallah itu, boleh kita katakan tak ada sistem hidup kecuali sistem hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada sistem perkahwinan kecuali sistem perkahwinan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau contoh nak buat majlis perkahwinan, cara macam mana majlis yang betul-betul halal, yang betul-betul Allah redha. Ada orang buat majlis sampai membazir. Membazir itu larangan Allah. Ada orang buat majlis bercampur laki perempuan. Ada joget lambak. Ada mendedahkan aurat. Kemudian ada perkara-perkara maksiat, kemungkaran yang berlaku. Yang ini tidak dipersetujui oleh Allah. Sedangkan kita mengaku la ilaha illallah. Tapi bila sebut dalam praktikal, salah satu daripadanya ialah melaksanakan perkahwinan, kita buat pula majlis kahwin yang tak sesuai. Dulu ada di kampung Cik Man ada, ataupun orang-orang dulu-dulu, budaya dia, kalau nak buat majlis kahwin ni takut hujan turun. Kalau hujan turun kan, majlis mungkin orang kata terbengkalai, jadi dipanggil bomoh. Ada namanya bomoh untuk halang hujan. Jadi dia kata macam mana? Bomoh tu kata, campakkan pakaian di atas atap, semoga hujan tak turun. Maka ini syirik. Ini berkaitan dengan pembohongan. Sedangkan Islam tidak mengajar begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bila sebut la ilaha illallah, mesti ada sesuatu yang kita ikut hanya semata-mata berdasarkan sistem yang telah digariskan oleh Allah. Kemudian kita tengok pula dalam sistem keuangan. Apa dia sistem keuangan yang Allah redha? Tidak ada riba, tidak ada penipuan, kemudian tidak berlakunya perjudian, tidak berlakunya kezaliman. Jadi itu salah satu daripada sistem hidup kita. Kita tukar duit, tak berlakunya riba. Kemudian kita berjual beli, tak berlakunya kezaliman ke atas orang lain. Sama ada kita sebagai penjual ataupun dia sebagai pembeli ataupun kita sebagai pembeli. Sekarang ni jual beli online. Kadang-kadang berlakunya scammer. Nak beli handphone dekat Instagram, duit dah bank in, handphone pula tak ada. Jadi ini salah satu daripada ciri-ciri yang meletakkan hukum haram ke atas jual beli. Sedangkan kita dah menyebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tapi kenapa waktu kita nak berurusan jual beli kita tak nampak Tuhan dan kita tak fikir Tuhan redha ataupun tidak dengan sistem jual beli tersebut. Jadi bila kita nak kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu sebenarnya tidak ada langsung dalam kehidupan kita ni unsur-unsur lain kecuali unsur-unsur yang telah dipersetujui, unsur-unsur yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena ambil tahu, sebab masyarakat kita, setengah daripada masyarakat kita ataupun orang-orang manusia secara umumnya hanya pandai melafazkan perkataan la ilaha illallah. Tapi dalam kehidupan seharian kita banyak bercampur aduk dengan sistem-sistem yang lain. Sama ada sistem pemerintahan, kemudian dua sistem yang Cik Man dah sebut tadi, kemudian dalam sistem pentadbiran seumpamanya melibatkan rasuah, sedangkan Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah itu berada dalam
dalam neraka. Jadi dalam sistem pentadbiran tak boleh kita bayar orang, ataupun tak boleh kita bagi duit kopi, ataupun kita tak boleh bagi sampul bawah meja semata-mata nak menangkan projek kita dan menafikan projek orang lain. Ini sistem yang tidak disukai oleh Allah, sedangkan kita dah lafazkan la ilaha illallah. Jadi satu benda yang orang kata kontradik ketika kita mengakui dengan lidah kita tak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi dalam melaksanakan praktikal harian kita dalam hidup kita seolah-olah kita tidak mempercayai ataupun tidak menganggap kewujudan Allah. Jadi sebenarnya nak sebut kalimah la ilaha illallah tu senang, tetapi pengamalannya sangat berat. Dia meliputi seluruh pengorbanan kita dan seluruh tindakan kita dalam hidup, daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, daripada kita baby sampai kita mati masuk ke dalam liang lahat. Jadi jangan kita rasa seronok, syok sendiri kata tak apa ustaz, saya main judi ataupun kita buat maksiat, sebab nak sebut la ilaha illallah tu kalau tak pergi sekolah pun saya boleh sebut. Bahkan yang Allah tengok di situ ialah bagaimana persembahan terakhirnya sebelum dia mati. Sama ada dia bisu boleh mengucap ataupun tak boleh mengucap, ataupun dia petah bercakap ketika dia hidup, ataupun dia seorang yang berkuasa, ataupun dia seorang yang biasa-biasa sahaja, Allah melihat penghujung hidupnya, dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, bukan semata-mata dengan lisan, bahkan dengan seluruh kehidupan dan nyawanya. Maka itulah yang dimaksudkan hakikat la ilaha illallah. Kita sambung selepas ini dalam rancangan Jawapan Panel Cik Man. Cuba lagi. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panel Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Selagi Cik Man tak mati, Cik Man akan jawab. Tak mati tu ada dua, mati memang aku sendiri mati ataupun mati akal nak jawab. Baik, jadi terus kita sambung. Tajuk kita hari ini beriman dengan Allah, iaitu persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat ataupun netizen, sama ada secara berjumpa ataupun alam maya, iaitu kita bincang pasal Allah. Kita percaya Allah ada, tapi kita tak nampak. Soalnya, kita boleh tengok Allah ke tidak? Yang ni. Dalam hidup kita ni, antara perkara yang istimewa ialah apabila kita dapat tengok muka orang yang kita sayang. Siapa yang kita sayang? Mak, abah, kemudian yang paling dekat dengan kita lah. Rasulullah memang kita sangat-sangat sayang, cuma kita tak nampak dia. Dia wujud, cuma kita tak nampak dia. Cuma orang yang ada sekeliling kita selain mak, ayah, suami, isteri kedua dan seterusnya, anak-anak, kemudian yang couple-couple tu semua tu, yang acah-acah semua tu, entah kekal entah tidak, kau jaga jodoh orang lain aja. Pak wa dia, mak wa dia lah imam saya, dia lah tulang rusuk kiri, tulang selangka. Itu tanda kita sayang, kita dapat melihat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu zat yang memang paling layak dan paling patut kita meletakkan rasa cinta dan sayang melebihi segala-galanya. Bahkan itu merupakan kayu ukur kepada keimanan, tapi kita tak nampak. Belum ada orang yang boleh melihat Allah. Jadi persoalan yang timbul, boleh ataupun tidak kita melihat Allah. Maka ini dibahaskan oleh para ulama. Cuma Cik Man nak sebut tentang Nabi sendiri ketika peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Adakah Nabi melihat Allah? Sebab para ulama, seluruh kaum muslimin telah bersepakat manusia tidak boleh melihat Allah di dunia, kecuali dalam kes para Nabi dan Rasul, kerana kedudukan mereka yang cukup istimewa, dengan mukjizatnya, dengan pakaian yang Allah berikan kepada mereka, sesuai dengan kedudukan mereka, bahawa mereka boleh melihat Allah. Tapi adakah Allah yang dilihat oleh Nabi SAW itu secara hakikat ataupun bayangan ataupun cahaya dan seumpamanya? Maka ulama berbeza pendapat tentang adakah Rasulullah melihat Allah pada malam Isra' dan Mi'raj, melihat Allah yang zat hakikinya, ataupun ada dia punya metafora ataupun tidak hakiki. Dekat sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ulama berpendapat Nabi melihat Allah secara hakiki pada malam Isra'. Macam mana ni tengok Allah? Sedangkan kata Allah tidak berbentuk. Yang tu di luar kita punya perbahasan. Kita tak payah nak bincang, sebab bila sebut tentang mukjizat, mukjizat ini benda yang menyalahi adat. Api itu adat dia panas, tiba-tiba sejuk. Itu yang berlaku pada Nabi Ibrahim, dan kita percaya. Pisau itu adat dia memotong, tiba-tiba tak jadi potong. Itu yang berlaku pada Nabi Ismail ketika penyembelihan Ibrahim anaknya Ismail. Jadi pada benda-benda yang begitu kita boleh terima, maka lebih lagi kita boleh terima apabila berkaitan dengan kuasa Allah, iaitu hal melihat Allah. Sedangkan semua perkara itu juga adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mazhab yang pertama mengatakan Nabi melihat Allah secara hakiki.
Mazhab yang kedua pula mengatakan Nabi melihat Allah berdasarkan hatinya, dengan hati. Nabi melihat Allah dengan hati, dengan keyakinannya. Pun kita tak dapat nak pantau ataupun tak dapat nak huraikan bagaimana, maka kita petik pendapat-pendapat ini supaya kita lebih menambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi sebenarnya sama ada melihat ataupun tidak melihat, maka itu bergantung kepada perbahasan para ulama. Kita boleh memilih mana satu yang kita yakin, kerana kita yakin para ulama berbincang berdasarkan ilmu dan iman mereka untuk menjernihkan syahadah ataupun untuk menjernihkan kepercayaan sesama manusia. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga, iaitu mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Ini antara pendapat yang dipeloporkan oleh Aisyah, iaitu isteri Nabi SAW. Dan ada pendapat yang meletakkan tawakuf. Tawakuf ni maksudnya stop, tak payah bincang. Nabi tengok Allah ke malam Isra, stop, tak payah bincang. Itu merupakan perkara-perkara yang heavy, merupakan perkara-perkara yang ghaibiat, iaitu perkara ghaib, perkara yang tak boleh nak kita detect dengan akal kita, dengan mata kasar. Maka cukup kita beriman bahawa Allah itu wujud, dan berlakunya Isra Mi'raj, dan berlakunya Nabi naik ke langit dan bertemu dengan Tuhan dengan cara yang selayak yang telah Allah tentukan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda begini berkaitan dengan iman. Yang penting kita percaya Allah wujud, dan yang penting kita percaya Nabi SAW sebagai kekasih Allah. Cuma satu persoalan yang lain, dekat akhirat nanti boleh ataupun tak kita melihat Allah. Maka di akhirat, bukan antara perkara yang paling agung sekali, nikmat yang paling besar ialah kita dapat melihat zat yang mencipta dan memberikan kasih sayang dan menguruskan kehidupan kita di dunia. Siapa lagi yang kita nak jumpa kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segala-galanya pada kita. Jadi boleh ataupun tidak kita melihat Allah di akhirat? Maka ulama mengatakan boleh. Dalilnya dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu. Hari apa? Hari akhirat. Sangat bercahaya. Kita dapat melihat Allah pencipta kita sangat berseri-seri. Ini untuk orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan kepada Tuhannya lah mereka boleh melihat. Maknanya kita boleh melihat Tuhan kita di akhirat nanti. Ini dalil yang Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Cuma kita nak fikir dengan akal kita yang terbatas dekat dunia ni. Kita buat matematik, kita buat geografi, kita buat ilmu fizik, kita buat ilmu sekian-sekian berdasarkan macam mana kita boleh tengok Allah? Kata Allah tu tak ada bentuk. Kalau cahaya, sedangkan Nabi Musa pun masa nak melihat Allah itu baru letakkan aura pun dia dah pengsan. Macam mana? Adik-adik sekalian, acik-acik sekalian, kita tak boleh nak samakan kemampuan kita manusia di dunia ini dengan kemampuan kita di akhirat nanti. Sudah pasti dua dimensi yang berbeza. Cuma kita wajib beriman dengan Allah bahawa adanya hari akhirat dan Tuhan akan sentiasa ada, wujud. Tidak ada pengakhiran bagi Allah, kekal abadi, cukup itu. Kita percaya bahawa Allah itu wujud, maka cukup menyempurnakan rukun iman yang pertama, iaitu percaya kepada Allah. Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada pengakhirannya. Dia kekal abadi. Tidak ada permulaannya, dia azali, dan tidak ada pengakhirannya, dia abadi. Jadi untuk episod kali ini, alhamdulillah Cik Man menghuraikan ilmu-ilmu ataupun asas-asas berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada yang setara dengannya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. InsyaAllah dengan keimanan ini dapat memberikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa untuk bertemu lagi dalam rancangan Cik Man, iaitu rancangan Jawapan Panih Cik Man di hari-hari yang seterusnya. Cik Man ucapkan terima kasih kerana terus setia menonton. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum.